warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi untuk tahun 2024 ni. Sambungan daripada surah Al-Qalam, kita bertiba ni pada ayat yang ke-16 dah. Surah Al-Qalam ayat yang ke-17, muka surat 565. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Sesungguhnya kami menguji mereka, itu seperti mana kami telah uji pemilik-pemilik kebun ketika mana mereka bersumpah untuk memetik hasil tanaman di pagi-pagi hari lagi. Jadi bahagian ayat ni yang kita baca ni daripada ayat yang ke-17 sampailah kepada ayat 33, satu bentuk peringatan, inzar, peringatan ataupun amaran keras yang Allah SWT berikan kepada kafir Quraisy sebagai peringatan kepada mereka bahawa mereka akan diuji oleh Allah SWT seperti mana mereka itu seperti mana pemilik-pemilik kebun diuji. Jadi kita telah baca pada ayat yang ke-8 sampailah ayat ke-16, bahagian ayat baru ni ataupun bahagian kedua daripada surah ni. Allah SWT menyebut sifat-sifat pemimpin, sifat-sifat pemimpin Quraisy, yang mana ada beberapa sifat mereka tu sifat-sifat yang tercela, yang mana sifat ni menggambarkan orang yang menentang Nabi SAW, orang yang tidak berada di atas akhlak yang mulia. Maknanya Nabi SAW itu sebagai Rasul Allah, pilihan Allah Ta'ala, tentu sekali Nabi itu membawa risalah dengan memiliki akhlak yang mulia. Dan orang yang menentang Nabi itu adalah orang yang tidak berakhlak. Sebab Nabi mengajak kepada kebenaran, dalam masa yang sama Nabi memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang tertinggi. Dan bila orang yang memiliki akhlak yang terpuji mengajak kepada akhlak yang terpuji, jadi orang yang menentang itu dia adalah orang yang paling tercela. Jadi Allah SWT telah sebut pada kita sifat-sifat orang yang tercela tadi. Setelah daripada didedahkan kepada kita sifat-sifat yang tercela yang ada pada mereka, maka Allah SWT memberi peringatan kepada mereka bahawa mereka ni akan diuji. Maknanya mereka tidak boleh terus bersikap sombong, takabur terhadap seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab harta yang mereka miliki. Kerana apa? Kerana Allah SWT akan uji. Allah SWT akan uji mereka walaupun mereka itu memiliki kekayaan, harta benda, anak pinak, kemewahan. Itu semua bersifat sementara, bersifat ujian. Dan bila kata sifat itu bersifat ujian, Allah SWT akan beri dan dia boleh tarik. Sebab Allah Ta'ala uji, wa nabluhum bil khairi wasyarri fitnah. Kami akan uji manusia itu dengan kebaikan, dengan keburukan sebagai ujian untuk mereka. Maknanya
mereka tidak wajar menentang Nabi SAW dengan alasan mereka memiliki kekayaan, mereka memiliki anak pinak yang ramai, mereka memiliki kekuatan sokongan pengikut. Tidak wajar mereka menentang Nabi kerana sebab-sebab tadi, kerana sebab kekayaan. Kenapa? Kerana itu semua adalah ujian daripada Allah SWT. Bila ujian daripada Allah Ta'ala boleh tarik, Allah Ta'ala boleh beri, Allah Ta'ala boleh memberi kepada mereka segala kemewahan tadi, bukan tanda Allah Ta'ala nak memuliakan mereka. Orang yang tak dapat, maknanya pengikut-pengikut Nabi yang tidak memiliki kekayaan, pengikut-pengikut Nabi yang miskin, yang baik itu, mereka tidak ada harta, bukan berarti mereka terhina di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab itu sifat ujian. Memiliki kekayaan diuji dengan kefakiran, semua itu bersifat ujian mengikut ketetapan Allah SWT. Jadi Allah SWT memberitahu kepada Nabi SAW, kepada kita ni, mereka tu akan diuji, mereka tu akan mendapat musibah. Mereka akan mendapat musibah disebabkan kesombongan mereka itu, seperti mana pemilik-pemilik kebun itu telah diuji. Jadi Allah Ta'ala memperingatkan kepada mereka, inna balawnahum, sesungguhnya kami uji mereka itu seperti mana kami uji pemilik-pemilik kebun. Pemilik-pemilik kebun ni mana merujuk kepada umat yang terdahulu, yang mana mereka ni memiliki kekayaan harta benda. Ya, banyak dalam bentuk kebun-kebun hasil tanaman ni, yang mana mereka dengan sifat bakhil, mereka mahu membolok semua kekayaan tadi, dan mereka tidak mahu berkongsi, tidak mahu membayar zakat, tidak mahu mendermakan sebahagian daripada hasil tanaman mereka itu kepada orang miskin, sehingga mereka berpakat. Iz aqsamu, ketika mana mereka bersumpah, mereka bersumpah untuk memetik kebun, hasil kebun mereka tu musbihin, pagi hari lagi. Maknanya mereka nak keluar dari curah tanah lagi. Sebab apa? Ini kerana sifat bakhil mereka. Dan dalam ayat yang kita baca dahulu, pada ayat yang ke 10, wala tuti' kulla halaf, orang yang suka bersumpah. Jadi ini sifat mereka, mereka bersumpah untuk tidak buat kebaikan. Begitu juga tujuan mereka ni menggambarkan sifat mereka yang bakhil dalam ayat yang ke-12 baru ni, manna'in lil khair, mereka tidak mahu memberi kebaikan kepada orang. Wala yastasnun, mereka tidak mengecualikan. Maknanya mereka bersumpah dengan Allah SWT untuk tidak memberikan kepada orang miskin, mereka bersumpah untuk kutip habis, tanpa mereka membuat pengecualian. Maknanya mereka tidak sisihkan. Maknanya tak apa. Sepatutnya mereka ni kata, kita akan kutip hasil tanaman kita ni kecuali hak ni. Kecuali hak ni kita akan berikan untuk fakir miskin, jiran tetangga, orang yang berdekatan dengan kebun. Tapi mereka tidak buat demikian. Wala yastasnun, mereka tidak mengecualikan yang ni, mereka tidak mengecualikan daripada semua hasil tanaman tadi untuk diberikan kepada fakir miskin. Ini menggambarkan mereka ni orang yang tamak, orang yang bakhil. Ada juga ahli tafsir kata wala yastasnun ni dengan erti mereka tidak mengucapkan insya-Allah. Mereka tidak mengucapkan insya-Allah. Maknanya mereka kata kami akan kutip semua hasil ni kecuali hal ni insya-Allah. Mereka tak kata lagu tu. Itu ada pendapat yang berpendapat demikian. Tetapi ada ulama yang pertikai bahawa keadaan mereka yang sombong tadi, keadaan mereka yang bakhil tadi, tak munasabah untuk mereka tu kata insya-Allah. Tak munasabah untuk mereka tu kata insya-Allah, sebab perbuatan jahat, orang yang ada niat jahat biasanya dia tidak akan ucap insya-Allah.
Tetapi hak lebih wajarnya kita ambil pendapat yang pertama lah. Mereka tidak mengasingkan ataupun mereka tidak mengecualikan sebahagian daripada hasil tanaman mereka itu untuk orang miskin. Ini menggambarkan kebakilan mereka. Jadi malam tu mereka berpakat untuk kutip semua hasil tanaman di awal pagi, dan sedikit pun mereka tidak mengecualikan hasil tanaman mereka itu untuk fakir miskin. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Lalu kebun mereka itu telah datang bencana daripada Tuhan mereka, wa hum naimun, ketika mereka tidur pada waktu malam. Maknanya ketika mereka nyenyak tidur, mereka sedap tidur tu dengan mimpi, dengan harapan bahawa bila kita tidur awal ni, bila kita tidur awal kita dapat berehat, esok pagi-pagi lagi kita akan kutip hasil tanaman kita. Pada waktu tu juga Allah SWT telah hantar Taif. Taif ni asalnya Taif ni orang yang berpusing lah. Tafa yatufu, orang yang berpusing. Tapi sini lebih merujuk kepada azab yang mari pada waktu malam, yang mana angin itu mari bertiup dengan membawa api, terbakar, terbakar hangus. Fa asbahat kasarim, maka jadilah kebun mereka itu seperti sarim. Maknanya seperti jadilah kebun mereka itu gelap gelita hitam, seperti malam yang gelap gelita. Mana kebun mereka itu jadi hitam seperti mana malam yang gelap gelita. Mana biasa orang nanda kan, bila dia nanda tu boleh hasil, dia pun ketai lah. Lepas dia ketai ke apa semua, jadi ada, kita kata tunggu padi ke apa ke, untuk nanda pula dia akan bakar. Dia akan bakar, bila bakar tu kat hitam. Jadi hak tu bajanya. Jadi bila mereka bangun pada waktu pagi, mereka tidak lagi mendapati ada tanaman. Kenapa? Kerana malam tu mari hukuman daripada Allah SWT, mari api yang membakar jadi hitam. Hangus hitam tu seperti malam. Fatanadau musbihin. Jadi mereka tu bangun daripada tidur, tak sedar bahawa kebun mereka tu telah jadi hangus, terbakar. Fatanadau musbihin. Mereka pada waktu keesokan pagi, dia pun pakak panggil lah. Fatanadau musbihin, mana pakak gerak. Mana hak ni pergi rumah hak ni kata, marilah. Mana sama-sama dia ni panggil, ajak untuk pergi kutip hasil tanaman. Ada setengah ahli tafsir berpendapat bahawa mereka ni sebenarnya adik-beradik. Adik-beradik, yang mana bapa mereka dahulu adalah seorang yang dermawan. Bapa mereka tu yang punya asal kebun ni, seorang dermawan. Bapa mereka ni akan mengkhususkan satu bahagian daripada hasil tanaman ni untuk orang miskin. Jadi bila ayah dia mati, jadi popok dia ni kata, kita tak lewat supaya kita, kita ambil kita lah. Jadi sebab itulah mereka berpakat untuk tidak memberikan kepada fakir miskin. Jadi mereka keluar pagi-pagi lagi panggil, mana tak sewi orang miskin ni pitah mereka. Jadi mereka nak mendahului orang miskin ni sampai di kebun tu, kutip-kutip hasil, dan mereka boleh pergi jual cepat-cepat. Fatanadau musbihin an ighdu ala harfikum in kuntum sarimin. Pergilah pagi-pagi. Marilah kita pergi pagi-pagi lagi untuk hasil tanaman kamu ni. Kalau benar kamu ni nak kutip hasil, maknanya kalau tentu pokok kita ni nak hasil tanaman yang sepenuhnya, semua sekali kita tubik pagilah. Pagi-pagi kita tubik. Kalau kita baru pukul 10 tubik, pukul 10 baru nak tubik, orang miskin nak tunggu dah kebun kita. Seolah-olah gitu. Jadi kita ni jangan dawi cerah tanah. Kita tunggu pagi-pagi lagi, kita kutip hasil tanaman awal-awal lagi. Biar lagu itulah kalau kita nak.
Kalau benar-benar kita nak hasil tanaman yang sepenuhnya, maknanya mereka memberi semangat ni. Dah tentu dah kita ni nak dapat hasil tanaman sepenuhnya, mari kita tubik awal-awal lagi. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Lalu mereka pun bertolak pergi. Wa hum yatakhafatun, dalam keadaan mereka tu merendahkan suara mereka. Jangan gagap. Pok kita ni jangan gagap. Supaya kita nak pergi mana-mana dah. Tak cukup tanah lagi, kita panah je selu-selu. Kalau kita tekan minyak mahu demo, kita panah selu-selu. Ekor pun tak buka lagi. Wisnya gapo semua. Jangan orang dengar. Maknanya tidak mahu menyedarkan orang lain. Sebab kita nak mari masjid awal-awal lah. Kita nak mari tahajud pukul 4 ke. Jangan kita start motor derah. Tu nak yakor ke, aku nak pergi mari masjid ni. Kita press selu-selu. Ni gagal dah, mana selipar. Gagal buka pintu tangga, buka pintu pagar lagi. Jadi mereka ni, oleh kerana mereka tidak mahu diketahui pergerakan mereka di awal pagi ni, jadi mereka berbisik. Jangan gagal. Set kita ni jangan gagal. Allah yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Tujuannya janganlah sampai orang-orang miskin ni datang menemui kamu, memasuki kebun untuk menemui kamu. Jangan widah dia mau miskin ni mari. Jangan sampai ada orang miskin masuk menemui kamu di kebun kamu ni hari ni, jangan. Mana kita kena mendahului mereka. Itu menggambarkan bakhilnya mereka, tomoknya mereka terhadap hasil tanaman mereka. Sedangkan ini semua adalah pemberian Allah SWT. Allah SWT nak uji manusia, nak tengok manusia ni dia sikap dermawan ke ataupun dia sikap bakhil. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Mereka bertolak pagi-pagi lagi, mereka keluar pagi-pagi lagi dengan niat dengan niat untuk menghalau tadi. Mereka keluar awal-awal lagi dalam keadaan mereka menyangka bahawa mereka mampu menghalau orang miskin daripada mari. Mereka mampu menghalau orang miskin ni daripada mendapat hasil kebun mereka. Awal-awal lagi. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Jadi mereka tadi bertolak ke apa semua tadi, bila mana mereka sampai di kebun mereka, mereka pun tengok. Mereka tengok kebun mereka tadi. Allah Ta'ala kata dalam ayat 20, fa asbahat kasarin, kebun mereka tu jadi hitam legam, hangus terbakar. Jadi mereka pun tengok dalam keadaan terpinga-pinga. Mereka kata, kita ni sesak dah ni, salah kebun kita ni. Salah kebun. Sebab orang nanai ke? Dah. Mana kalau kita kata pertanian berkelompok ni. Ni padi orang ni. Alik sana tu padi orang lain pula. Gak mana nak cek? Muka padi. Padi lebih kurang sama. Kalau getah, cara getah. Dah. Silap-silap kita orang getah orang lain. Kalau kita tak kenal dengan molek, kita muka masing-masing ada pokok kita ni, ada kebun getah ke, kebun sawit ke, muka serupa ya. Serupa. Jenis sawit ke, jenis apa ni serupa kakak. Jadi bila mana mereka pergi sampai kepada kebun mereka, mereka tengok hangus retung ke apa semua tu, mereka kata kita ni salah logong ni. Dah. Kita ciku 2, ciku 3 tu tukar. Dah. Jadi kebun sendiri tak kenal. Jadi mereka kata kita ni salah lorong ni, sesak kita ni. Bal nahnu mahrumun. Ada pula orang kata sebenarnya kita ni tak ada habuan. Kita dihalau daripada mendapat rezeki. Mana bala telah mari menimpa kebun kita ni, maka kita terhalau daripada mendapat rezeki Allah Subhanahu Wa Taala.
Maknanya kita tidak sesat. Jaladah ni kebun kita ni. Waktu kata jaladah kebun kita ni bukan kebun orang. Maknanya hangus terbakar ni mana tak ada rezeki, mahrum. Tak ada rezeki kita. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Jadi hak cerdik di kalangan mereka tu kata, aku ayat dah. Tidakkah aku telah memberitahu kepada kamu, laula tusabbihun, mengapa kamu tidak bertasbih memuji Allah? Mengapa kamu tidak ingat kepada Allah SWT? Maknanya pada malam tu, dalam keadaan mereka bermesyuarat untuk tidak memberikan kepada orang miskin bahagia daripada hasil tanaman ni, jadi adalah hak besar kata, tak lewat lagu tu. Kita tak boleh ambil belakang. Untuk kita ni kena ada juga sedekah sedikit sebanyak seperti mana ayah kita telah buat. Jadi hak cerdik daripada mereka tu, hak bersikap adil di kalangan mereka tu telah memperingatkan kepada mereka, kita kena ingat kepada Allah SWT bahawa hasil tanaman kebun kita dapat ni, ini adalah pemberian Allah SWT. Kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Dengan cara lagu mana? Dengan cara kita kena beri kepada fakir miskin. Aku pesan dah pada kamu. Jadi pada waktu itulah mereka pun khabar. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Lalu mereka pun berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami ni benar-benar menzalimi. Maknanya kami telah menzalimi diri sendiri. Maknanya mereka nak menzalimi orang-orang miskin dengan tidak memberikan sebahagian daripada harta, sebahagian daripada hasil tanaman mereka ni. Berarti sebenarnya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Jadi bila mana mereka berniat untuk menyekat orang miskin daripada mendapat hasil tanaman mereka ni, maka Allah Ta'ala sekat, mereka pun tak dapat. Mana akibat akibat kedekut sangat dia tak sewi kepada fakir miskin, maka Allah Ta'ala tak bagi kepada mereka. Satu pun mereka tak dapat. Mana hak ni tanaman mereka ni bila hangus letung, maknanya kena tanam semula. Tunggu pula. Kena tunggu pula. Jadi sebab itulah pengajaran kepada kita di sini dia panggil al-jaza'u min jinsil amal. Balasan daripada jenis amal kita. Mana kalau kita niat nak sekat orang daripada mendapat kebaikan, Allah Ta'ala tak akan bagi kebaikan kepada orang lain. Kalau kita nak caketing orang, mana kita dulu rebah. Kita dulu rebah. Itu peringatan daripada Allah SWT. Jadi mereka bertaubat. Mereka ingat semula kepada Allah SWT bahawa harta ni, harta kurnia Allah SWT yang mana patut kita berkongsi. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya pada harta mereka tu orang muttaqi dia tahu. Sebahagian daripada harta mereka tu ada bahagia fakir miskin, kena bagi. Dah. Walaupun kita kata ni tanah kita usaha, dah, tanah kita usaha. Kita baca dah. Kita baca dah dalam surah Waqiah ni Allah Taala kata, "A antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Kamukah yang tanam lalu menumbuhkan tanaman ni ataupun kami? Mana kita ni kalau kita nanam, kalau kita buat kerja, kita hanya letak benih. Kita letak benih, kita jiru. Hak baki tu menumbuhkan, mengeluarkan bunga, mengeluarkan buah. Bukan kerja kita. Kerja Allah Ta'ala. Buah tu pula boleh jadi manis ke, masak molek ke, kerja Allah Ta'ala. Semua kerja Allah Ta'ala. Hak kita buatnya, kita nyaku, kita letak benih, kita jiru air, kita berbaju, beracun. Tu yang kerja kita. Ia mengeluarkan hasil, menumbuhkan buah. Menjadikan buah tu manis ke apa semua, itu urusan Allah SWT. Maka peringatan daripada Allah SWT di sini, orang yang bertani, bercucuk tanah ni, dan apa jua jenis pekerjaan lah. Kita tidak sepatutnya bersikap bakhil.
Ini peringatan kepada kafir Quraisy ni. Ya. Mereka sombong dengan hasil tanaman mereka, kekayaan mereka. Lalu mereka mempelekehkan Nabi, mempelekehkan orang yang ikut Nabi. Ya. Maka peringatan yang Allah SWT berikan kepada mereka di sini supaya mereka sedar. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatalawamun. Maka mulalah mereka itu menyalahkan, mencela sesama sendiri. Buat tembung lah, kata buat tembung. Ada pada kita. Maknanya sikap manusia ni bila mana mereka ditimpa dengan musibah. Ya. Bila ditimpa dengan musibah, masing-masing tu nak berlepas diri. Nak berlepas diri, maknanya nak menyalahkan orang. Buat demo. Mana tak nampak ni kesilapan masing-masing. Kalau ada sikap lagu ni memang tidak akan berubah. Jadi kita kata badi tundir jari. Bukan apa salah kita. Buat terkawal lah. Tak. Tapi kalau jenis orang ni kata buat terkawal ni. Kita emo. Tak. Pakat tuju ke dia. Tu salah juga. Duduk timbuk atas dia belakang. Jadi tak boleh juga lagu tu. Maknanya masing-masing kena tengok kesilapan masing-masing. Dah macam demon ni, dah. Bila diberi nasihat, jadi dia pun turut juga. Ni hak kata, qala awsatuhum alam aqul lakum la tusabihun. Aku ayat dah. Mungkin ingat tu Tapi masalahnya dia pun tupas kaki juga. Itulah ini orang panggil sifat amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita ada sifat amar ma'ruf nahi munkar ni, maka tidak akan ada sifat menyalahkan. Maknanya menyalahkan satu sama lain ni maknanya menganggap diri itu bersih, tidak terlibat. Sedangkan masing-masing itu ada bahagia terlibat masing-masing. Jadi kalau kita telah cegah dah daripada awal, jangan kita masuk sekali. Jangan kita terus terlibat dengan satu perkara tu. Jadi menyalahkan antara satu sama lain tak sudah. Qalu ya wailana inna kunna qaghin. Habis sudah. Habis kerjalah kok kita ni. Sesungguhnya kita ni benar-benar melampau. Ini tak apalah, mereka sedar. Mana mereka telah melampaui hak. Iaitu mereka menganggap ini kekayaan hasil daripada titik peluh mereka, usaha mereka. Lalu mereka nak halal orang miskin daripada mendapat kekayaan. Ini bersifat melampau. Sifat melampau. Dalam ayat yang kita baca sebelum pada ni, itu apa? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta orang kaya tu, sebahagian daripada harta orang kaya tu ada hak orang miskin. Maknanya ada dalam bentuk zakat yang perlu kita keluarkan. Ada dalam bentuk sedekah, ada dalam bentuk derma yang perlu kita berikan. Kenapa? Kerana itu adalah tanda kita bersyukur kepada nikmat Allah SWT, dan itu adalah tanda juga kita ada rahmat. Siakok dia. Siakok dia. Maknanya sikap yang ada dalam penentuan-penentuan Nabi ni, dia tidak ada sifat rahmat. Tidak ada bertimbang rasa, tidak ada sikap kasih sayang. Sebab Nabi ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad sebagai rahmat untuk sekalian alam. Maknanya Nabi ni selalu menganjurkan kepada kita supaya memberi it'amut ta'am, menjamu kepada orang miskin. Jangan ada sifat menyeksa binatang. Sebab itulah tak boleh nak belaga ayam ke, belaga lembu ke, berlomba labi ke, tak boleh belaga. Sebab benda tu menyeksa binatang. Judi sahah kemudian menyeksa binatang, habis masa kadang-kadang pun kita ni tu tunggu ayam kokok tu cerit sorok-sorok. Dia kira lagu mana tak tahu lah tu. Tapi kita rasa ada bagai judi.
bagi buai masa belaka. Jadi rahmat sebab itulah Nabi SAW kata dakhalatil mura'atin fi hidratin habasatha. Ada wanita yang masuk neraka kerana kucing dia kurung. Dia tak boleh makan dan dia tidak melepaskan kucing itu sehingga kucing itu boleh cari makanan dia sendiri. Nabi kata dia masuk neraka kerana dia kurung kucing. Mana kena jaga molek. Kalau kita perang kucing, kalau kita kurung dia, kita kena beri makan. Begitu juga Allah SWT mengampuni seorang pelacur yang mana dia melihat anjing hampir mati kelaparan, lalu dia pun turun dari telaga, tak ada timba, dia turun, dia buat naik air itu dalam kasut dia, lalu dia memberi minum kepada anjing. Allah SWT mengampunkan dosa dia. Sifat rahmat. Tu rahmat pada binatang, ni rahmat pada manusia. Kena ada. Jadi orang sifat maknanya nak beritahu pada kita bahawa sifat penentang Nabi, kalau orang yang tidak ada kasih sayang. Jadi kalau ada kasih sayang, faham boleh kasih sayang tu, maka dia akan turut Nabi. Supaya penentang Islam lah. Setengah agama tu binatang pun dia tak bunuh. Dia sayang binatang. Tapi bila nyawa orang beriman, orang Islam, dia tak cara supaya. Tak ada nilai bagi dia. Tidak ada nilai bagi mereka nyawa orang Islam. Itu bila mana orang itu menentang Nabi, menentang Islam, tercabut daripada diri mereka itu sifat rahmat. Tapi kalau orang kafir ni dia ada rahmat, dia ada sifat kasih sayang, maka sebenarnya dia lebih mudah untuk menerima Islam tu. Jadi mereka dalam keadaan sesat tadi mengakui kesilapan mereka, lalu mereka berkata, asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan kami menggantikan untuk kami yang lebih baik daripada kebun ni. Jadi ucapan mereka ni dia ada dua andaian. Satu, menggambarkan mereka ni bertaubat kepada Allah SWT, sesat atas perbuatan mereka. Satu lagi, andaian mereka ni ada lagi buah tombak, nak lebih molek lagi. Tapi boleh juga kita kata bahawa bila orang tu faham ujian daripada Allah SWT, maka selalunya kita akan minta ni ganti hal lebih baik lagi. Mana bila kita diuji, macam Ummu Salamah ni, bila mana Abu Salamah suami dia meninggal dunia, mati syahid dalam peperangan Uhud, dia kata tak ada sepupu Abu Salamah ni boleh jadi itu laki dia, pengganti dia. Maka Nabi SAW bertemu dengan dia. Nabi pun ajar pada dia, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Ya Allah, berilah kepada aku ni pahala dalam musibah yang menimpa aku ni, dan berilah kepada aku ganti yang lebih baik. Jadi dia amal doa tu, maka Allah SWT jodohkan dia tu dengan yang terbaik lagi daripada Abu Salamah, iaitu Nabi. Nabi pindah dia pun berkahwin dengan Nabi. Maknanya kalau kita diuji oleh Allah SWT dengan kehilangan harta benda, kerugian harta benda, gapo-gapo pun, kita minta dengan Allah SWT ganti yang lebih baik. Ini Quran ajar pada kita. Bila kita bertaubat kepada Allah SWT, kita sesat atas kesilapan kita, maka kita minta dengan Allah SWT ganti yang lebih baik. Sebab apa? Sebab memberi dan menarik ini adalah kerja Allah SWT. Dan bila kita minta ganti daripada Allah SWT, kita minta yang terbaik, asalkan inna ila rabbina raghibun, kita ni kembali berminat kepada Allah, kembali semula kepada Allah, kembali mengharapkan rahmat Allah. Apa pentingnya kita raghbah ila Allah, kita gemar, berminat kepada pahala kurnia Allah SWT di akhirat. Kadzalikal azab, demikianlah azab, mana demikianlah hukuman kami. Maknanya
disebabkan kebakhilan, kesombongan tadi nak sekap orang miskin daripada mendapat harta, mendapat hasil tanaman tadi, Allah SWT hukum, maka Allah SWT menimpakan dengan segera azab tadi. Tetapi kena ingat, wala azabul akhirati akbar, azab di akhirat tu lebih besar lagi. Maknanya kalau manusia tu kehilangan harta benda di dunia, dah. Kalau dia apa? Dia mati ko, dia gapo ko, hak lebih besar lagi azab di akhirat. Macam setengah orang. Dah. Fenomena dan ini ramai orang Melayu kita ni bunuh diri. Teruk benar. Dah. Dia ingat dengan masalah yang dia hadapi, dah. Dia ambil tindakan yang bodoh, dia bunuh diri, dah. Kalau tidak, retak setayaya, retak tenda, dua tu, dah. Tapi kalau retak tenda tu tak ada orang. Dah. Dia tengok ada pajero butik, dah. Tu pas dalam sungai. Jadi itu tindakan bodoh. Jadi orang yang bunuh diri ni sebenarnya dia telah hukum diri dia. Dia telah hukum diri dia. Jadi jangan dia ingat dia lepas daripada masalah dia ni lalu dia bunuh diri maka sesat. Tak ada, tidak. Orang yang mati dengan cara bunuh diri ni azab untuk dia tu lebih berat lagi. Ya, dia akan ulang. Maknanya kalau dia naik gunung, dia naik gunung, dia terjun, jatuh atas batu, maka di akhirat hal tu juga dia akan buat. Dia akan naik terjun. Berkali-kali tak berhenti. Kalau dia bunuh diri dia dengan tikar kok, dengan racun kok, dengan jeru tekok gatung kok, hal itulah dia akan buat. Hal ni muka nyawa seorang sah je. Memang dia sekali sakit je, tapi akhirat tidak. Tidak ada mati dah di akhirat. Wala azabul akhirati akbar. Azab di akhirat tu lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Dia akan berulang-ulang, tidak akan berhenti. Maknanya orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar seperti bunuh diri ni, maknanya pengampunan Allah Ta'ala tu tak tahu lah. Dia dapat pengampunan macam mana. Sedangkan dia mati tu dalam keadaan berdosa. Dia tak suka kalau orang tu berzina lama, lepas tu dia mati. Dia ada peluang bertaubat tu. Orang ni mati dalam keadaan bunuh diri, maksiat. Jadi azab itu lebih besar, peringatan kepada manusia. Jadi demikianlah azab Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala boleh mengambil harta manusia ni sekelip mata. Jadi peringatan kepada orang Mekah ni. Jadi sebab itulah kalau kita baca dalam sirah, orang Mekah ni diuji oleh Allah SWT dengan kebuluran, dengan kelaparan. Doa daripada Nabi, orang menentang Nabi ni, Nabi doa sehingga mereka tu ditimpa kemarau seperti mana kemarau Nabi Yusuf. Azab di akhirat tu lebih menakutkan lagi. Laukanu ya'lamun, kalaulah mereka itu mengetahui. Kemudian setelah daripada Allah SWT menyebut kepada kita peringatan hukumnya boleh mari di dunia ni dan akan ada di akhirat, maka Allah SWT menyebut kepada kita sikap orang beriman. Sikap orang beriman ni, bila mana mereka beriman, bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan menyediakan nikmat yang sempurna untuk mereka dan tidak akan sama balasan untuk orang-orang Muslim, orang beriman dengan orang berdosa. Maka sebab itulah Allah Ta'ala kata, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang beriman, bersabar, bertawakal kepada Allah Ta'ala, beriman dengan sempurna, beramal soleh ni, sehingga dia menjadi orang bertakwa, takut pada Allah Ta'ala, mereka tu akan mendapat surga-surga yang penuh dengan kenikmatan inda rabbihim. Maknanya di sisi Tuhan mereka. Maknanya di sisi Tuhan ni, dengan hati mereka mendapat satu hadiah, ganjaran yang sempurna, yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah patut
kami nak menjadikan orang-orang Islam yang beriman mentauhidkan Allah Ta'ala ni sama seperti orang yang berdosa. Mana tak mungkin sama. Maknanya orang yang bertakwa akan mendapat ganjaran yang istimewa. Orang yang bertakwa, orang yang kufur ni dia akan mendapat azab. Tidak akan sama hukum di sisi Allah Ta'ala. Kemudian ayat berikut ni, malakum kaifa tahkumun. Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kamu boleh membuat keputusan? Mana Allah Ta'ala menegur sikap orang-orang kafir ni, mereka menganggap mereka mendapat ganjaran yang lebih baik lagi daripada orang beriman. Sebab orang kafir ni mereka sombong dengan harta benda, anak pinak, pengikut-pengikut yang ramai, pengaruh yang besar yang mereka miliki ni. Mereka kata bila mana kita di dunia ni ada kekayaan, maka kalau ada akhirat kita juga kaya. Tu keputusan yang mereka buat. Sedangkan dunia dan akhirat milik Allah SWT, maka keputusan itu terletak pada Allah, bukan terletak pada kamu. Kamu buat hukum tu hukum tak betul. Sebab dunia ni walaupun kamu kaya, tapi kekayaan itu hanyalah pinjaman, hanyalah ujian. Jadi kamu tidak boleh buat keputusan bahawa kalau kami kaya di dunia, kaya juga di akhirat. Tak betul lagu tu. Tak ada dalam hukum Tuhan lagu tu. Itu adalah hukum yang kamu buat, kamu reka sendiri. Hukum yang Allah Ta'ala tetapkan bahawa orang yang muttaqin dalam syurga, orang Islam, orang yang bertakwa akan mendapat kenikmatan dan tidak akan sama ganjaran mereka tu dengan apa yang akan didapati oleh golongan berdosa. Mana tak mungkin sama. Jadi adilnya Allah SWT, itu Allah Ta'ala memberi ganjaran syurga kepada bertakwa, dan Allah Ta'ala akan hukum dengan azab orang-orang yang kufur. Itu kita akan tengok pada kuliah akan datang. Setakat itu saja. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.